نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah yang saya hormati, yang berbahagia pengerusi Masjid Al-Ikram Taman Seri Keluang, Tuan Haji Taman Seri Keluang. Dah tak ada ikram dia dah. Masya-Allah, baik. Alhamdulillah, Masjid Taman Seri Keluang yang dirahmati Allah, Tuan Haji Ahmad bin Jandan, juga kepada timbalan pengurusinya yang berbahagia Tuan Haji Cikgu Malik, juga kepada sahabat saya yang berhari-hari WhatsApp saya, Tuan Haji Alauddin. Subhanallah. Ustaz, jangan tak datang Ustaz. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bukanlah sesiapa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini mengundang lebih banyak rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada barisan sahabat-sahabat tuan-tuan imam, Ustaz Syafi'i, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memperbanyakkan ucapan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada detik dan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi dengan rahmat dan kasih sayangnya mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis ini. Sungguh tidak ada apa yang mampu menggerakkan kita, bukan disebabkan oleh kenderaan, kesihatan, kemampuan ataupun keilmuan yang kita ada untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi yakinlah tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita berada di sini kerana pilihannya Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah nak berikan dia hidayah, tak ada siapa yang boleh halang. Yudillu bihi katsira. Orang-orang yang disesatkan Allah itu banyak. Dan Allah sendiri yang berhak dan berkuasa untuk menyesatkan mereka. Wa yahdi bihi katsira. Dan orang-orang yang diberikan hidayah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah tak akan beri hidayah kepada orang-orang yang berterusan dalam dosa. Allah tidak akan beri hidayah pada orang yang berterusan untuk tidak mencari petunjuk dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu pagi ini kita bangun, kita masih bernafas, kita ucapkan alhamdulillah. Itulah tanda terima kasihnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi kalimah yang mampu kita ucapkan pada Allah melainkan alhamdulillah. Terima kasih Allah kerana berikan kami kehidupan. Berapa ramai sahabat-sahabat kami yang telah tinggalkan kami, yang telah Engkau panggil ya Allah, dan kami Engkau masih izinkan untuk duduk tinggal atas muka bumi ini yang fana ini ya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kami, kehidupan kami ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, tapi kami tahu akan erti kenapa Engkau hantar kami atas muka bumi ini ya Allah. Allah tidak cipta kita dengan sia-sia, melainkan Allah hantar kita dengan tujuan. Tujuan yang jelas dalam Al-Quran, Allah sebutkan وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu di atas muka bumi melainkan untuk beribadah padaku.
Aku hantar mereka ke atas muka bumi ini untuk menjadi hamba aku, dan aku nak mereka kembali kepada aku sebagai hamba aku. Subhanallah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masjid yang cantik, suara imam yang sedap, ini satu rahmat untuk tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Sungguh saya lebih banyak menghabiskan masa program-program saya di sebelah Batu Pahat, Ustaz. Saya banyak ke sana lah. Tak tahulah kenapa cinta sangat orang Batu Pahat kan. Jadi saya awalnya bertugas di Masjid Sultan Ismail di Baitul Bayan, mengajar di situ, kemudian merebaklah macam COVID-19 gitu, merebak rantaian berantai-rantai sampailah hari ini. Dan saya juga merupakan perunding motivasi bergerak ke sekolah-sekolah. Saya juga pernah masuk ke penjara, bukan banduan je tuan-tuan, sebagai penceramah, berjumpa dengan banduan akhir, berjumpa dengan banduan juvana umur 18 hingga 21 tahun, jumpa dengan banduan yang bunuh orang. Macam-macam lah yang saya lalui, dan mudah-mudahan perkongsian yang pengalaman sedikit saja, lebih kurang 12 tahun saya berceramah ini, 10-12 tahun ini, hadirnya saya di sini, Allah turunkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Amin, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak lupa ucapkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang Allah letakkan kedudukannya lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Sayyidul anbiya minar rasul, penghulu bagi seluruh nabi dan rasul Allah. Bahkan kemuliaan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupi seluruh kehebatan dan kelebihan yang Allah beri kepada nabi-nabi Allah azza wajalla. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wasalam 124,000, tapi Allah angkat satu manusia yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam jadi manusia yang terbaik atas muka bumi ini. Tidak ada rujukan lain yang boleh kita jadikan sebagai role model dan panutan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah, air mata Rasulullah, susah payahnya Rasulullah Allah rakamkan dalam Al-Quran. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sadaqallahul azim. Diutuskan satu orang lelaki menjadi rasul, menjadi nabi di kalangan diri kalian sendiri. Dia ini manusia yang sempurna, manusia yang terbaik, Allah pilih dirinya. Dia manusia. Nabi juga pernah gembira, Nabi juga pernah bersedih. Nabi pernah sihat, Nabi juga pernah sakit. Nabi SAW juga bila masuk perang pernah luka, pernah berdarah, pernah patah gigi, pernah tercucuk besi di pipi baginda SAW. Tapi kemuliaan yang Allah letakkan pada Nabi, Nabi ini bukan manusia yang biasa seperti kita. Kemuliaan yang Allah letakkan pada Nabi, maqaman mahmuda, maqaman manzila, maqaman khaira, maqam yang terbaik sehingga dicemburui oleh nabi-nabi Allah alaihi salatu wasallam. Seluruh nabi Allah daripada Adam AS sampai Nabi Isa cemburu dengan kelebihan yang Allah berikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi cara untuk saya dan kita berterima kasih pada Rasulullah melainkan dengan memperbanyakkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla salatan alayya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, paling kedekut dah tuan-tuan ibu ayah, sekali saja. Tapi saya yakin di sini pasti bukan sekali, minimal berapa kali? 9 kali kita ulang dalam salat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Paling tidak tuan-tuan, bila kita selawat biha asyara, Allah selawat kembali pada kita sesuai dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala 10 kali ganda. Allahu akbar. Para ulama kata andai Allah bukakan tabir selawat Allah itu pada kita, nescaya hidup kita atas dunia ini kita dah tak nak fikir dah pasal dunia lagi. Subhanallah. Andai Allah buka hijab kita akan bagaimana berkatnya, hebatnya, besarnya manfaat selawat Allah SWT kepada hambanya yang berselawat, dan saya hari ini kita dah tak sibuk dengan urusan dunia lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehingga kan kemuliaan yang Nabi SAW yang hari ini kita sambut Maulid, walaupun malam ni bukan program Maulid. Tuan Haji Alauddin jemput saya Maulid hari tu, adjust lagi, cancel lagi, adjust lagi, sampailah saya tak tahu kat mana tarikh yang saya nak bagi. Khamis malam Jumaat juga Allah Ta'ala redha. Amin. Allahu Akbar kabira. Padat sangat jadualnya, padat sangat, tapi mudah-mudahan, dan kita doakan sahabat-sahabat kita di Batu Pahat. Mereka sedang berhadapan dengan cabaran sekarang ni. Ramai sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz juga yang sekarang ni dimasukkan ke hospital Keluang. Saya minta doa puan-puan, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, teruskan berdoa. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, Nabi SAW janjikan 3 perkara. Yang pertama, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, mendengar tentang kebesaran Allah, memuji-muji kehebatan Allah, menyebut-nyebut dan memuji kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Rasulullah SAW, Allah berikan 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan. Tak ada kat tempat lain boleh dapat ketenangan melainkan di dalam rumah Allah. Kat luar tadi punyalah banyak masalah kita, fikir hutang, fikir anak, fikir kerja. Tuan Haji Pengusi sebut ada yang kena buang kerja. Datang masjid, Allah beri sakinah. Kita tengok hari Jumaat, Tuan Imam naik atas mimbar, ittaqullah, dia punya tenang tu, tidur tuan. Syahid jemaah, tenang. Kat luar tak boleh tidur. Tuan Haji Malik, kat luar ni Allah, tak boleh tidur malam, tidur pukul 2 pagi bangun, masuk masjid, imam ittaqullah, syahid sejam dia, tenang, aman. Imam geram kat atas tu, nak baling kayu kutubah tak boleh tuan-tuan. Tenang, Allah bagi, hanya di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi SAW sebut dalam Bukhari dan Muslim, orang yang duduk dalam majlis ilmu, selama mana dia duduk hatinya ikhlas, semata-mata untuk redha dan kasih sayangnya Allah, hatinya duduk semata-mata untuk ilmu, Allah berikan yang kedua, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebanyak-banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat yang mahal, rahmat yang kita lupa untuk doa kadang-kadang. Rahmat ini kunci manusia masuk syurga. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut pada Nabi, ya Rasulullah, apakah nanti kami masuk syurga dengan amal kami ya Rasulullah? Apakah nanti kita semua akan masuk syurga sebab solat kami, sebab bacaan Quran kami, sebab bangun malam kami, zikir kami ke ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi SAW? Ya Aisyah, la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga kita illa birahmatillah, melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah. Sebab itu Nabi ajar satu doa tuan-tuan, doa yang tarik rahmat Allah. Nabi bila susah hati, Nabi doa ini, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang kami minta ya Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah, rahmatmu kami minta ya Allah, jangan tinggalkan diri kami sendirian walaupun sekelip mata ya Allah. Hebat doa Nabi. Siapa Nabi tuan-tuan? Sedangkan Nabi bila dia angkat tangan, fastajabna lahu, Allah pasti kabulkan doa Nabi. Tapi inilah kelebihan adab, akhlak yang ada pada Rasulullah SAW yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Sehingga kan Nabi-Nabi yang terdahulu tak pernah jumpa pun Rasulullah. Malam ni tuan-tuan, saya nak bawa 1-2 perkara yang buat kita berfikir. Saya di Batu Pahat banyak mengajar sirah. Kita buka kitab-kitab Rahikul Makhtum, kita buka kitab Hayatus Sahabah, kita buka kitab-kitab tentang perjalanan hidup Nabi, hidup sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Hidup kita ni penuh dengan cerita. Hari ini kita akan bongkar sedikit tentang apa kelebihan kita menjadi umat baginda Nabi SAW yang tak ada pada umat Nabi-Nabi yang dulu. Bahkan dicemburui oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Bahkan Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, izinkan aku dapat jumpa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perkenankan doa Musa alaihissalatu wassalam. Allah berikan izin padanya jumpa Nabi Musa ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, langit yang ke-6. Nabi Isa yang tak pernah jumpa Rasulullah, Nabi Isa yang jaraknya sebelum dia diangkat ke langit, jarak Nabi Isa dengan Rasulullah 622 tahun.
Ada ulama kata 517 tahun. 600 tahun jarak antara Rasulullah dan Nabi Isa alaihissalam, nak tunjuk hebatnya Muhammad ini, hebatnya Rasulullah SAW ini, sampaikan Nabi Isa pernah sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang terkenal sebagai satu-satunya Nabi yang akhlaknya luar biasa. Bahkan bahkan wahyu mukjizat yang dimilikinya juga luar biasa. Nabi Isa boleh berjalan di atas air, di atas laut. Subhanallah. Nabi Isa ada mukjizat yang mirip dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ketika dipuji-puji oleh sahabat-sahabatnya. Nabi Isa juga ada sahabat seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Mus'ab bin Umair, ada Umair, ada Mus'ab, siapa lagi? Sa'ad ibn Waqqas, Khalid al-Walid, ni sahabat besar ni. Nabi Isa juga memiliki sahabat yang dipanggil sebagai Hawariyun, 12 orang. Hawariyun ini selalu mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wasallam ke mana saja Nabi Isa pergi. Dipuji, dipuja, diagung, diangkatnya Nabi Isa. Sampai satu masa diangkat Nabi Isa ini seolah-olah menjadi seperti anaknya Tuhan. Dan Nabi Isa beritahu pada umatnya, wahai umatku, wahai pengikutku, wahai sahabat-sahabatku, inni Rasulullah ilaikum. Aku ni cuma Rasul Allah, dihantar untuk memberikan kepada kalian wahyu Allah, membimbing kalian supaya sedarlah kalian bahawa Allah itu ahad. Inni Rasulullah ilaikum. Jangan puji aku ni Rasul Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dikhabarkan kepada aku, Nabi Isa kata, dalam kitab Taurat dikhabarkan kepada aku, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Subhanallah. Dikhabarkan di dalam Taurat, Allah beritahu pada aku akan datang satu orang lelaki yang jauh lebih baik pada aku, jauh lebih sempurna daripada aku, jauh lebih mulia akhlaknya daripada aku. Siapa dia tuan-tuan? Nabi Isa sebut kalimah min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu Akbar. Hebatnya Rasulullah sampaikan cemburunya nabi-nabi yang terdahulu dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Soalannya tuan-tuan, apakah kita dah benar-benar menghargai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam surah At-Taubah yang saya sebutkan tadi, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam dirinya Rasulullah beban memikirkan bagaimana nasib umat aku nanti. Allah. Beban yang dipikulnya Rasulullah ini, bagaimana nasib umat aku di hadapan mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib umat aku ketika berdiri di atas titian sirat. Bagaimana nasib aku ketika berada di antara dua lembah syurga maupun neraka. Allah. Jiwanya Nabi, kasihnya Nabi bukan hanya ketika Nabi hidup tuan-tuan. Yang kita tahu dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun berjuangnya Nabi. Allah wahyukan 30 juzuk Al-Quran kepada Nabi. Allah ajar sendiri Nabi. Allah didik sendiri Nabi. Sendiri Nabi sebut apa? Adabani Rabbi. Akhlak aku, diri aku, Allah sendiri yang tarbiyah. Subhanallah. Diriku ini Allah sendiri yang ajarkan. Bahkan ketika Nabi mengadu pada Allah, susahnya nak hafal Quran, susahnya nak memahami Al-Quran, banyak berat ini Al-Quran. Allah pujuk Rasulullah. Allah sebut apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kami yang kumpulkan semua ini dalam dadamu, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya kami yang mengajarkan kau untuk membacanya, wahai Muhammad. 23 tahun Rasulullah berjuang untuk satu saja tuan-tuan. Wa rabbaka fakabbir. Untuk membesarkan Allah. Rasulullah datang dengan syariat yang sempurna. Rasulullah datang dengan wahyu yang sempurna daripada Allah SWT untuk didik manusia, untuk sedarkan manusia bahawa hidup kita ini ada tanggungjawab. Siapapun kita, kita kaya, kita miskin, kita alim, kita jahil, kita berharta, kita tidak berharta, kita berpangkat maupun kita orang bawahan, kita ada tugas atas muka bumi ini. Tugas kita untuk apa tuan-tuan? Untuk jadikan setiap modal yang Allah berikan ini, modal harta, modal ilmu, modal pangkat kedudukan,
modal anak-anak, semua yang Allah beri ini untuk kita berniaga dengan Allah SWT. Satu perniagaan yang tidak akan ada tawar-menawar. Bahkan Allah kata tidak akan ada rugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Kalian nak tahu tak, ada satu perniagaan? Allah tawarkan pada kita apa dia tuan-tuan? Beriman pada Allah. Allah nak suruh kita datang sebagai hamba dan kembali sebagai hamba sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. 23 tahun perjuangan Nabi, hidup Nabi Allah uji. Bebannya hidup Nabi sampai hari ini, takkan ada satu orang pun manusia mampu mengikuti sunnah Nabi 100%. Dia alim, dia syekhul khabir sekalipun, dia ulama besar sekalipun, dia takkan mampu ikut keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah tuan-tuan bila saya sebut, guru saya sebut, ada 2 sunnah Nabi yang tak mampu kita ikut hari ini. Pakaian Nabi kita boleh tiru, janggut Nabi kita boleh bela. Nak kahwin ramai macam Nabi kita boleh sedia. Bukan saya lah, orang lain. Makan Nabi kita boleh tiru. Nabi masuk tandas, keluar tandas, Nabi bangun kita boleh tiru. Tapi ada 2 sunnah Rasulullah takkan kita mampu tiru. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pastikan tidak ada makanan yang disimpan untuk hari esok. Allah tak mampu tuan-tuan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sunnah yang takkan mampu, sahabat pun tak mampu ikut sempurna sunnah Rasulullah. Nabi tidak akan tidur malam melainkan pastikan di dapurnya tidak ada makanan untuk hari esok. Kita tanya kita, berapa puluh bulan kita dah simpan standby? Allah, ya Ustaz, 7 tahun tak ke depan. Standby. Keluarlah dalil-dalil untuk membenarkan kita. Sunnah Rasul ini kita takkan mampu ikut. Yang kedua tuan-tuan, Nabi pernah tidur malam. Berbolak-balik badan Nabi, Aisyah tengok Nabi SAW. Aisyah tengok Nabi kenapa tak boleh tidur. Ingat Nabi tak sihat, mungkin Nabi sakit. Bila Aisyah tanya Rasulullah, kenapa ni tak boleh tidur? Wahai Aisyah, wahai isteriku, dalam karung aku, dalam jubah tu aku terlupa ada lagi 7 dinar yang belum aku sedekahkan sebelum aku tidur. Subhanallah. Tuan-tuan, itu Rasulullah SAW. Hari ini kita pelekehkan Rasulullah, kita pelekehkan sunnah Rasulullah. Kita lihat, ini sunnah orang Arab, ini dah terdahulu, ini dah ketinggalan zaman, outdated. Tuan-tuan, Rasulullah diutus bukan untuk zamannya. Rasulullah bukan utus untuk Mekah dan Madinah, tapi Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Rasulullah diutus untuk hari yang sebelum, ketika dan akan datang. Allah. Itu kelebihan yang ada pada Rasulullah yang buatkan semua Nabi Allah cemburu. Semua Nabi-Nabi Allah cemburu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang ada pada Rasulullah ni terlalu banyak kalau saya nak sebut. Bahkan ketika di padang mahsyar, kelebihan yang ada pada Rasulullah, saya simpan padang mahsyar tu. Tu kena hujung-hujung tuan-tuan. Tu climax ni. Ni mukaddimah ya tuan-tuan. Kita belum masuk isi lagi. Isi ada lagi dalam sejam insya-Allah. Ustaz, PKP mana boleh lebih Ustaz. Rasulullah tuan-tuan, apa pun ujian yang Allah beri pada Nabi, Allah pujuk Nabi, Allah izinkan Nabi untuk angkat tangan dan minta doa. Allah izinkan Nabi di Taif contohnya, tuan-tuan kalau pergi Makkah, pergi Madinah, kita lawat Taif kan, kita umrah Taif. Taif hari ini tuan-tuan 1.2 million. Saya baru balik bulan 1 hari tu bawa jemaah. 1.2 juta di Taif, semuanya Islam. Ada satu masjid di Taif, cari tuan-tuan. Kalau nak video ni nanti saya share dengan Tuan Haji Alauddin. Ada satu masjid ni besar, cantik, dia madrasah Al-Quran. Madrasah Al-Quran tapi senyap sunyi. Kenapa senyap sunyi? Guru dan pelajar di Taif di madrasah itu semuanya pekak dan bisu. Allahu Akbar. Mereka mengeja Al-Quran. Hebat sabarnya Nabi. Bagaimana ujian Nabi, Zaid bin Harisah nampak. Berdarah hanya selipan Nabi, berdarah hanya terompah Nabi, berdarah kepala Nabi. Nabi sabar, turunnya malaikat, malaikatul jabal, tawarkan Nabi, wahai Muhammad, ujian kau ni besar, kami yang tengok pun kami hilang sabar wahai Muhammad.
Wahai Muhammad, angkat tanganmu ke langit, kami pilih gunung paling besar, kami mempas orang-orang di Taif ini, wahai Rasulullah. Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah boleh saja minta. Tapi tuan-tuan, sepanjang hidup Rasulullah, 23 tahun kehidupan Rasulullah, dakwah Rasulullah, Rasulullah tidak tunjukkan kekerasan. Hari ini yang kita kehilangan, iaitu akhlaknya Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kenang balik. Walaupun malam ni bukan maulid, tapi cerita macam maulid ni. Mukaddimah saya datang mana-mana masjid, saya suka cerita. Kalau ada perjumpaan lagi, saya suka kupas. Kenapa Nabi lahir Rabiul Awal? Bukan Muharram, bukan Zulqa'dah, bukan Zulhijjah, bukan Rejab, bukan Ramadan. Kenapa? Itu kena buka slot khas. Sirah terperinci. Malam ni kita nak fokus sikit, tuan-tuan. Siapa ikut saya Masjid India, dia tahulah tuan-tuan kan. Banyak yang kita nak kaji. Sebab apa tuan-tuan? Dalam sirah, dalam kisah, itu kaedah yang Allah ajar Nabi. Nabi bila sedih, Allah pujuk Nabi dengan kisah. Tuan-tuan cuba isteri kita sedih, kita sebut kisah. Jangan sedih yang orang lain lagi susah. Abang baru kena berhenti kerja, orang lain lagi suami dia mati. Semangat sikit kan. Cerita. Allah sebut dalam Al-Quran, bila Nabi sedih, orang tolak Nabi. Di Taif contohnya, bila datang malaikat, apa Nabi kata? Jangan timpakan mereka. Jangan hapuskan mereka. فَإِنَّهُ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya mereka tak kenal lagi aku siapa. Sesungguhnya mereka tak kenal lagi Al-Quran itu apa. Aku doakan setiap tulang sulbi mereka, supaya Allah lahirkan daripada setiap keturunan mereka orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini the city of roses, 1.2 juta orang Taif, semuanya Islam. Sabar Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ini kelebihan luar biasanya Rasulullah berbanding Nabi-Nabi terdahulu. Maaf, kita bukan merendahkan Nabi dulu, tidak. Tapi nak tunjuk kenapa Allah lebihkan Muhammad bin Abdullah SAW. Kalau kita comparekan, bandingkan kehidupan Nabi Rasulullah dengan Nabi Adam, dengan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa sendiri, umur mereka panjang. Nabi Adam Allah berikan umur mereka 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Subhanallah. Sedangkan umat ini yang Allah berikan umurnya 60, 70, 80 diskaun, 90 ekstra, 100 bonus, 110 bingo. Itu Allah bagi. Majority 60, 70. Kita dah hampirlah, subhanallah. Yang dah lebih tu tahniah, subhanallah. Subhanallah. Umur kita jauh beza dengan umat yang terdahulu. Bahkan besarnya kita, jasad kita tak mampu menandingi umat Nabi Hud AS. Bagaimana Nabi sebut, kepala umat Nabi Hud yang dalam kisah tentang kaum Ad dan Thamud, kaum Ad, Nabi Hud, kaum Thamud, Nabi Saleh. Apa Nabi sebut? Tinggi mereka, kepala mereka sebesar kalian. Kepala umat Nabi Hud besarnya, kepala je tuan-tuan, besar tu, jenang pintu tu. Bayangkan tinggi, subhanallah. Kuatnya mereka, kaum Ad, Nabi Hud punya umat boleh tarah gunung tu. Kita nak buat bangunan ni pun ambil masa bertahun, dia boleh tarah gunung, subhanallah. Hebatnya umat-umat Nabi terdahulu, Allah berikan umurnya panjang, kekuatannya luar biasa, yang tak ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya Allah pada Muhammad sampai semua Nabi cemburu. Sampaikan Rasulullah sebut pada sahabat radhiyallahu ajma'in, ini satu kelebihan yang luar biasa pada Rasulullah. Bahkan nanti kalau kita cerita tentang bagaimana dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis laknatullah alaih dalam surah Al-Hijr, kita akan tengok di sinilah poin besar kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa hebat. Tuan-tuan mati Allah, Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis nombor 338, Nabi sebut apa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi-nabi Allah termasuk aku diberikan oleh Allah satu doa mustajab. Kami angkat je tangan ke langit, Allah akan makbul. Itu kelebihan Nabi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap daripada nabi-nabi Allah, mereka dah gunakan doa mereka. Betul tuan-tuan?
Nabi Adam ketika Allah hantar ke bumi, menyesal Nabi Adam, qulna habitu minha jami'a, diturunkan Nabi Adam ke bumi. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Kita pakai sampai hari ini. Sampai hari ini kita pakai doa tu. Semua Nabi-Nabi pernah buat sedikit kesilapan pada Allah SWT. Nak tunjukkan bahawa nanti akhirnya kita faham Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang tak pernah buat silap dengan Allah Azza wa Jal. Satu-satunya manusia yang Allah sendiri kagum dengan Nabi SAW. Nabi sebut apa? Wa inikhtabatu da'wati, tapi aku simpan doa aku. Aku tak pernah gunakan doa aku, sebab aku nak gunakan doa aku ini sebagai syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allah Akbar. Setiap malam kita baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, Al-Mani'ah wal Manjiyah, surah pelindung, surah memelihara dalam alam barzah. Nabi sebut, inna suratan minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Jangan tinggal. Siapa baca, siapa amal, siapa hafal, siapa faham, dia akan jadi syafaat ketika di dalam alam barzakh. Sehingga Allah kata apa? Ghufira lahu. Jangan kacau, aku ampunkan semua dosanya. Amin. Nabi tanya, sahabat tanya, surah apa ya Rasulullah? Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah sebut di dalam satu ayat dalam surah Al-Mulk ini nak tunjuk bagaimana Nabi sebut, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adhabin alim. Wahai Muhammad, cakap pada umatmu, cakap pada orang yang benci padamu, tak kisahlah kalau kau nak bunuh pun. Muhammad kata, Rasul kata apa? Tak kisahlah kalian nak bunuh aku sekalipun. Bunuhlah sampai ahlakaniya. Halaka dalam bahasa Arab bermaksud mati yang sampai tak ada jasad. Kutila mati masih nampak jasad, betul Ustaz? Tapi halaka mati tak ada jasad. Sampai Nabi kata, sampai aku tak ada jasad sekalipun mati, sahabat-sahabat aku mati sekalipun, kami tak kisah. Asalkan kami dapat selamatkan kalian daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Wa in ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku takkan pernah guna doa aku, melainkan aku simpan untuk syafaat kepada umat aku ketika hari kiamat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya kita kenal ketika 12 Rabiul Awal, iaitu Maulidur Rasul. Ingat Nabi tidak ada had dan sempadan. Ingat Nabi tidak kira masa dan waktu. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari. Sebagaimana Rasulullah ingat kita, tak pernah lupa kita. Begitulah bagaimana kita kena balas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi, penuhkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah, imarahkan dengan majlis-majlis ilmu. Ingatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan majlis-majlis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tuan-tuan. Bukti yang nanti mudah-mudahan nampak kecil, nampak ringan, nampak remeh, tapi mudah-mudahan ia menjadi bukti di hadapan Allah nanti. Bolehlah kita sebut depan Allah, qalu ma'dziratan ila rabbikum, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya Allah, ini bukti kami ya Allah. We did something ya Allah to keep remembering my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We do something ya Allah untuk ingatkan, sentiasa rasa rindu cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi cara yang terbaik melainkan kita tengok bagaimana sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka menzahirkan, mempamerkan sayang mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak kenal. Sebab itu dalam hidup Nabi, Allah hantarkan tak ramai tuan-tuan sahabat Nabi keseluruhan, riwayat Imam Abu Zur'ah, seramai mi'at arba'a wa arba'un alfin, 144,000. Bila Nabi wafat, Nabi naik, sebelum Nabi wafat, Nabi pernah naik di atas Jabal Rahmah. Nabi memberikan khutbah wada', khutbah terakhir, khutbah perpisahan. Di bawah Nabi SAW, di bawah bukit Jabal Rahmah itu, 144,000 sahabat. Subhanallah.
Yang hadir, hebatnya sahabat-sahabat Nabi yang Allah hadirkan ini, bagaimana sayang dan cintanya pada Nabi SAW, takkan jumpa pada sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang terdahulu. Allah. Ketika Musa AS membelah Laut Merah, ketika itu jelas terbentang jalan dan Nabi Musa kata, jalanlah, jalanlah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa, umat Nabi Musa? Wahai Musa, kau kan Nabi, kau patut jalan dulu. Allahu Akbar. Kau kan Nabi, jalan dulu. Kami mengikutimu. Tapi Rasulullah SAW bila masuk medan perang, ya Rasulullah, kau paling belakang. Kami benteng untuk engkau, ya Rasulullah. Kami benteng untuk engkau. Jangan siapa pun sentuh dan menyakiti dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu sedikit kelebihan Rasulullah. Nak dalam lagi, kena jumpa lagi lah tuan-tuan. Nak dalam lagi, banyak lagi kita kena kupas siapa tu Rasulullah. Banyak rahsia-rahsia yang belum kita kenal kalau kita tidak memahami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya, kelebihannya, mukjizat yang Allah beri padanya, akhlaknya, sayangnya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk dirinya dia. Bukan hanya terhad untuk dirinya, bahkan sayangnya Allah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melimpah kasih sayang itu kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan umat Rasulullah mendapat nikmat yang tidak akan pernah dirasai oleh umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan satu-satunya umat yang nanti mampu membuka pintu syurganya Allah, inilah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mampu memberi syafaat kepada seluruh umat daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, inilah Muhammad SAW. Dalam satu kisah, Imam Bukhari ada menyebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana peristiwa di padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar ni kita pun tahu bagaimana keadaannya yang luar biasa. Ketika itu tak ada lagi kata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua mulut dikunci. Allah Akbar. Semua mulut dipatri, tangan akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, tangan ni dulu pernah sentuh apa? Ya Allah, tangan dulu ni pernah menyakiti siapa, ya Allah? Dan kaki akan menjadi saksi, ya Allah, kaki ni pernah pergi mana, ya Allah? Kalau baik, baiklah jawapannya. Dan ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia semua dalam keadaan hiruk pikuk. Manusia yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Di padang mahsyar nanti yang pertama sekali akan dibangkit Nabi Nuh, bukan Rasulullah. Rasulullah nanti ada slot dia. Nabi Nuh ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan manusia sedang menunggu, dibangkitkan selepas Nabi Nuh, dibangkitlah serta merta semua sekali apabila hujan daripada ketika pada mahsyar. Nabi tanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, mahsyar ni macam mana? Nabi kata, mahsyar itu ibarat padang pasir yang putih bersih, yang tidak ada satu orang pun boleh nampak akan penghujungnya. Subhanallah. Allah bentangkan, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pokok-pokok lagi. Seluruh makhluk Allah 5 jenis dihimpunkan pada masa yang sama. Seluruh makhluk Allah akan dikumpulkan pada masa yang sama dan didirikan di tempat yang sama dan menyaksikan bagaimana waktu itu tidak ada lagi kemarahan Allah, melainkan itulah kemarahan paling besar. Tuan-tuan, saya berhenti sekejap. Kita azan dulu. Selepas azan kita sambung insya-Allah, tak lama, 2-3 jam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ingatkan saya tentang mahsyar insya-Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة الساعة القائمة سيدنا محمد وسلم والشرف والدرب تعالى الرفيع وضعف وقام محمد بن الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung sedikit lagi tentang kelebihan menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak di sini, mungkin yang boleh sempat saya kupas 3 atau 5 sahaja supaya kita boleh balik buat simpanan, boleh jadikan amalan apa yang terbaik untuk buatkan kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat radhiyallahu ajma'in bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami selalu dengan kau wahai Rasulullah. Kami duduk dengan kau, kami pergi perang dengan kau, kami belajar Quran dengan engkau, kami belajar hadis dengan kau ya Rasulullah. Tapi nanti apakah di padang mahsyar kami kenal kau lagi wahai Rasulullah? Apakah nanti kami boleh jumpa kau lagi wahai Rasulullah?" Satu soalan cepu emas untuk kita simpan. Apa yang kita nak kena buat untuk Rasulullah? Apa yang kita nak buat untuk kita jumpa dan kenal Rasulullah SAW di padang mahsyar? Yang kita tahu pada mahsyar nanti berdirinya seluruh makhluk Allah. Bukan manusia saja tuan-tuan, ada 5 makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua haiwan, yang ketiga jin, yang keempat, kenapa sebut jin? Sebab jin dan manusia juga taklif. Mereka ada hukum mereka. Mereka ada salat mereka. Mereka ada ibadah mereka. Ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Allah bangkitkan manusia, jin, haiwan, iblis, syaitan dan para malaikat. Bayangkan berapa sesatnya keadaan itu. Allah. Tuan-tuan yang pernah pergi haji ketika di Arafah, 3 juta orang. Itu tak semua. 2 atau 3 juta yang berdiri di Arafah. Baki lagi ada berapa juta lagi duduk dalam kemah tu. Subhanallah. Tak nampak tuan-tuan. Bagaimana Allah bentangkan nanti bumi ini. Riwayat kata Imam Ibn Katsir sebut bahawa yang dibentangkan itu adalah alam di bumi. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana keadaannya wallahu a'lam. Tapi dibentangkan sampai tidak nampak penghujungnya. Ketika itu manusia nafsi sibuk pasal diri sendiri. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Allah sibuk sendiri dia. Wa ummihi wa abi. Tak kenal dah bapaknya, tak kenal dah maknya. Subhanallah. Waktu tu sibuk diri sendiri. Wa sahibatihi wa banihi. Isteri pun lupa, anak-anak pun lupa waktu itu. Dibangkitkan yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh berdiri di hadapan Allah dan Allah sebut di dalam hadis ini, Allah sebut pada Nabi Nuh, yud'a Nuh yaumal qiyamah, dipanggillah Nuh alaihissalatu wassalam di hari kiamat, di padang mahsyar waktu itu. Dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, hampir ta'al, datang kepadaku. Jawab Nabi Nuh ketika dipanggil oleh Allah, labbaika wa sa'daika ya Rabb. Aku datang memujimu, mengagungkanmu, menghampirkan diriku padamu wahai Allah. Ketika Nabi Nuh berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lelaki pertama berdiri nanti. Apa Allah tanya pada Nabi Nuh? Fayaqulullahu taala, ya Nuh, hal ballaghta? Wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan wahyuku pada umatmu? Soalan tuan-tuan, soalan ini ditanya kepada Nabi Nuh. Tapi ada satu soalan yang akan ditanya kepada penghuni neraka yang kita tak nak dengar. Na'udzubillah. Kita nak dengar ketika atas bumi je. Kita tak nak dengar dekat hari kiamat atau di padang mahsyar. Kita nak dengar kat bumi je. Ketika tuan-tuan baca surah Al-Mulk, Allah sebut apa? Kullama ulqiya fiha fawj sa'alahum khazanatuha.
ketika dikumpulkan semua manusia yang ingkar pada Allah di tebing giginya lurah neraka Jahannam, Allah, malaikat yang bernama Khazanatuha akan tolak kepala kita. Dia kata, tengoklah, saksikan Allah. Ketika disaksikan, sebagaimana yang sebut dalam surah Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Rabb, kami dah nampak, kami dah dengar, ya Allah. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, ya Allah, farji'na, kembalikan kami, ya Allah. Allah tanya, untuk apa kau nak kembali? Farji'na na'mal salihah, kami nak buat baik, ya Allah, kami nak buat amal salih, ya Allah. Ini soalan Allah tanya pada orang yang ingkar ketika berada di tebing neraka Jahannam. Wa na'udzubillah. Biar kita dengar hari-hari setiap hari kat dunia ni, kita tak nak dengar kat sana. Tapi Nabi Nuh bila dipanggil oleh Allah, Nabi Nuh ditanya, ya Nuh, hal ballaghta, apakah engkau telah sampaikan wahyuku, risalahku pada umatmu wahai Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menjawab, ya Rabb, na'am, sudah ya Allah, sudah. Ya Rabb, na'am, sudah ya Allah. Allah berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buktikan. Nabi Nuh panggil umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang dalam peristiwa naik atas kapal. Nabi Nuh susah payah dakwah mereka. Nabi Nuh susah payah selamatkan mereka dengan izin Allah. Tuan-tuan, bila Allah tanya pada umat Nabi Nuh, fayuqalu li ummati, Allah tanya pada umat Nabi Nuh, hal ballaghukum, apakah Nuh dah sampaikan pada kalian? Tuan-tuan tahu apa jawapan umat Nabi Nuh? Ya Rabb, ma atana min nadhir. Nuh tak pernah sampaikan apa pun pada kami. Subhanallah. Umat Nabi Nuh, tuan-tuan, beza dengan umat Rasulullah SAW. Ma atana min nadhir, dia tak pernah sampaikan apa, wahai Allah. Tertunduk Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berjujuran air mata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tak tahu nak jawab apa lagi. Allah tanya pada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya Nuh, man yashhadu laka annaka ballaghta, ada siapa lagi yang boleh saksi untuk dirimu wahai Nuh, kau telah sampaikan wahyuku? Ada tak? Subhanallah. Allah tanya begitu, tuan-tuan. Nabi Nuh angkat kepala di hadapan Allah. Nabi Nuh kata, ya Rabb, na'am, ya, ada. Siapa dia? Muhammadun wa ummatuhu. Subhanallah. Muhammad dan umatnya boleh menjadi saksi untuk aku di hadapanmu, ya Allah. Ini kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari sahih 4487. Tuan-tuan, lihat, Allah lebihkan umat Nabi Muhammad, Allah lebihkan Rasulullah, melimpah kelebihan itu kepada kita, tuan-tuan. Kenapa kita terlalu sedikit selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita terlalu sedikit rindu dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita selalu mempertikaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita ni nanti jadi hujah di hadapan Allah, selamatkan seluruh umat-umat Nabi-Nabi Allah yang lain. Subhanallah. Itu kelebihan yang pertama, tuan-tuan. Masa pun dah nak habis dah. Boleh tak Naji? Boleh tuan Naji? Baru satu poin isi tadi tu mukadimah. Sekarang nak masuk poin kedua. Siapa suruh jemput, tuan-tuan? Saya kalau pegang mic pernah ceramah sampai 3-4 jam. Saya masuk penjara, bukan banduan. Saya ulang lagi sekali, itu orang salah sangka saya jadi banduan pula. Saya masuk penjara paling seronok. Saya ceramah penjara seronok sebab apa? Bukan seronok masuk penjara. Seronok sebab audiensnya berbeza, Ustaz. Kat sini audiensnya orang soleh. Tengok semua muka ahli syurga. Amin. Amin. Tapi bila saya masuk penjara, ya Allah, dia punya torehan kepala dari leher sampai ke kening. Dia punya tatu sebelah harimau, sebelah helang. Ngeri, tuan-tuan. Ada baju putih, baju hijau, baju merah, baju biru. Siapa pegawai penjara ni, nanti bolehlah kita berbual kat luar. Saya dah lama tak masuk PKP kan. Seronok, tuan-tuan, bukan seronok masuklah jumpa mereka ni. Mereka ni manusia yang luar biasa Allah pilih jalan. Saya pernah jumpa banduan akhir dan sebagainya. Subhanallah. Saya tengok yang pakai baju biru ni banyak. Saya tak faham apa maksud baju tu. Rupanya dia kata, Ustaz, nak masuk ni, tuan-tuan, sangat ketat SOP. Saya punyalah nak ceramah waktu tu program motivasi. Izin Allah, banduan bersama ibu bapa.
Boleh bayang tak tuan-tuan? Banduan dengan ibu bapa, ni program. Saya bawa lah laptop, LCD projector semua. Sampai pintu besar warna hijau yang tinggi pokok kelapa tu, dah lah nak masuk punyalah ngeri. Semua ditinggalkan di luar. Ustaz ceramah 3 jam tak ada apa-apa boleh? Boleh tak boleh? Boleh kan juga. Masuk. Cincin, jam, handphone tinggal. No phone, no camera, no video. Masuk. Jalan dalam bukan dekat 500 meter, setengah kilometer baru jumpa. Semua tengok muka kita tuan-tuan. Saya cerita ni nak supaya kita syukur hidup atas dunia yang aman, dunia yang luas ni. Kita syukur sebab kita tak berada di tempat mereka. Tuan-tuan mati Allah, bayangkan mereka rasa macam hidup di padang mahsyar, bertahun-tahun duduk dalam tu. Bila saya tanya baju ni apa beza, ingatkan ada dia punya pangkat ke apa ke? Tak ustaz, yang putih ni macam prasekolah baru masuk. Prasekolah baru 6 bulan gitu. Yang baju hijau ni dah lama sikit lah ustaz, dah senior sikit. Yang baju merah tu ustaz faham sudah lah, baju merah apa. Yang baju biru ni saya tanya, ramai baju biru. Baju biru ramai. Saya tanya siapa ni? Tuan-tuan, yang baju biru dalam penjara, uniform biru, baju kakinya biru, baju seluar biru, mereka ni dah hafal Quran paling sikit 10-15 juzuk. Subhanallah. Nangis saya dalam tu tuan-tuan. Ya Allah, dalam penjara hafal Quran. Aku luar penjara tak hafal lagi Quran. Subhanallah. Hebat tuan-tuan mereka. Bila saya ceramah depan mereka, saya ceramah taklah lama, 3 jam lebih kurang. Kita nak jumpa mereka bukan senang. Bila dah bercakap ni, tak boleh berhenti. Kita nak cakap kena berhati-hati. Sebab mereka ni bukan macam ahli syurga depan saya ni. Amin. Mereka ni kalau salah sebut, habis terbang, dia terkamnya kita. Macam mana saya nak ceramah tuan-tuan kalau kiri kanan saya orang pegang senjata ni? Hilang idea. Lost. Apa aku nak cakap ni? Habis tembak je lah tuan-tuan. Pegang sniper. Saya pun tak tahu lah M16 kiri kanan tengok saya. Muka pula tu subhanallah baik-baik macam malaikat maut semuanya. Tengok saya kan. Takut salah cakap ni. Bila tuan-tuan, bila saya mulakan mukadimah dengan ahli banduan ini, saya sebut pada mereka, wahai sahabat-sahabat syurga. Saya sebut tu je. Wahai sahabat-sahabat syurga. Nangis tuan-tuan. Yang tadi helang, tadi harimau berubah burung pipit jadi kucing. Nangis. Saya kata nangis first time lah masa tu tahun 2017 2018. Saya kata nangis juga. Ingatkan hatinya keras. Nangis. Habis 3 jam nangis lah tuan-tuan, banjir. Tsunami lah banjir kat tu. Bukan banjir tu, banjir air mata lah. Nangis. Saya cerita pasal mak, cerita pasal bapak, cerita pasal anak. Nangis. Mereka sensitif. Sangat lembut hati mereka duduk dalam tu. Allah tarbiah mereka. Bila hujung saya sebut tentang taubat dan sebagainya, tiba-tiba habis program, kami tak boleh salam banduan ni. Salam bahaya, risiko. Saya 3 jam ceramah, otak saya fikir apa tuan-tuan? Fikir pintu nak lari. Mana pintu nak lari? Tingkat 2 pun tingkat 2 lah. Tapi dah dijaga rapi kan. Bila saya kata dah habis program, kita nak balik, dia minta izin pada pengarah untuk salam. Saya kata bolehlah salaman. Kita tak kisah. Mereka lah kan. Jadi dikawal salam. Bila salam mereka peluk kan. Tuan-tuan, apa yang mereka sebut dekat bahu saya ni? Nangis. Sebut apa? Ustaz sebut kami tadi ahli syurga. Oh, saya ingat dia nak marah. Ustaz, kami dia dah banyak buat salah. Kami buat dosa, bunuh orang, ada bunuh mak sendiri, bunuh nenek sendiri. Kami dah potong kepala orang, kami dah buat orang mati sebab dadah. Allah cerita. Ustaz, saya nak tanya satu soalan, Ustaz jawab sekarang. Takut soalan tanya. Dia tak jawab, dia cakap dengan lembut ni, suara dia keras. Ha? Ustaz jawab sekarang, saya nak jawapan tu juga. Ustaz, sebut kami ni ahli syurga, sahabat syurga Ustaz. Saya nak tanya satu soalan dengan dosa yang kami pernah buat, maksiat yang pernah kami lalui Ustaz. Apakah Allah terima taubat kami Ustaz? Subhanallah. Tuan-tuan nak jawab apa depan mereka bila sebut Allah terima tak taubat kami Ustaz? Saya sebut pada mereka, saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul, saya tak ada jawapan. Yang ada jawapan dalam Al-Quranul Karim. Allah saja ada jawapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang banyak buat dosa kepada diri kalian sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat aku. Allah Akbar. Ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Ini yang ada pada umat Rasulullah yang tidak ada pada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Kelebihan yang kedua iaitu taubatnya daripada manusia yang bergelar hamba, Allah terima. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang boleh bagi keampunan melainkan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut tuan-tuan. Siapa lagi yang boleh beri keampunan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Umat Nabi terdahulu bila mereka nak taubat, mereka kena bunuh diri mereka sendiri. Tapi umat ini dengan sebut astaghfirullah rabbal baraya, Allah turunkan rahmat, hapuskan dosa kita. Allah Akbar. Itu kelebihan kedua, ringkas tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sebagai penutup insya-Allah. Nabi SAW sebut apa kelebihan umat ini berbanding nabi-nabi terdahulu. Nabi sebut di hadapan sahabat, nahnul akharuna min ahli dunya. Kita ni yang paling last sekali Allah wujudkan atas muka bumi ni. Kita ni makhluk hamba Allah yang paling akhir Allah bagi hidup atas muka bumi ni. Tu pun dah hujung-hujung nak kiamat, nak musnah, nak hancur dah. Allah Akbar. Nabi sebut, kita ni yang paling akhir wahai sahabat sekalian, wahai umatku. Wal awwaluna yaumul qiyamah, tapi kita ni yang paling depan sekali ketika di hari kiamat. Subhanallah. Al maqdiyu lahum yaumul qiyamah qabla khalaiq. Dan kita nanti bukan saja paling depan ketika hari kiamat, ketika yaumil mahsyar, tapi kita yang paling awal sekali dihisab oleh Allah SWT. Dan kitalah yang paling awal sekali masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa lagi yang kita nak tahu tentang kelebihan kita sebagai umat Nabi SAW? Apa lagi cara untuk kita balas jasa Nabi SAW? Banyakkanlah selawat ke atas Rasulullah SAW. Satu orang sahabat Badui datang kepada Nabi. Satu orang sahabat Badui datang kepada Nabi SAW. Bila kita sebut sahabat Badui ini, maksudnya rumah dia jauh daripada Masjid Nabawi. Contohnya Sayyidina Thauban, contohnya Sayyidina Abdullah Al-Hamiri, contohnya Sayyidina Zahir bin Damim Al-Badwi, ni sahabat rumah jauh. Contoh Sayyidina Thauban, rumah dia 3 jam jauh daripada Masjid Nabi. Tapi 3 jam dalam sepanjang hidup Thauban tak pernah tinggal solat berjemaah 5 waktu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 jam. Ada kisah dia nak cerita, kena jumpa next time. Sahabat ini datang, Al-Badwi ini jumpa Nabi. Nabi depan masjid. Nabi keluar waktu duha. Nabi SAW jalan seorang, tiba-tiba lelaki ni datang. Dia datang di hadapan Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, macam mana nanti aku nak masuk syurga dengan kau, wahai Rasulullah? Allah Akbar. Dia tanya satu soalan pertama, sebelum dia tanya macam mana aku nak masuk syurga, dia tanya satu soalan. Soalan ini, di belakang Nabi waktu itu ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan terkenal sebagai pentafsir Al-Quran terbaik Nabi SAW. Kalau pembaca terbaik Al-Quran, macam imam-imam kita suara sedap ni, zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab. Nabi sebut Ubay ibn Ka'ab ini radhiyallahu ta'ala anhu, bacaannya mirip dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Abbas anak poksu Nabi. Poksu Nabi namanya Sayyidina Al-Abbas, ada 2 anak lelaki, Fadal dan Abdullah. Abdullah ni pintar. Abdullah ni nanti jadi pentafsir Al-Quran. Mana ayat-ayat yang kita tak faham dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas belakang Nabi, Nabi keluar ni waktu duha. Tiba-tiba datang lelaki Badui ini, orang kampung, jarang jumpa Nabi. Sekali-sekala datang masjid Nabi. Kalau solat dekat tempat kabilah yang sebab rumahnya jauh sangat. Satu hari dia datang tempat Nabi, dia lepas solat subuh, selesai Nabi bagi tazkirah dan sebagainya, habis keluar, dia cari Nabi, dia potong jalan Nabi. Dia berdiri depan Nabi, dia tanya satu soalan. Soalan yang Abdullah bin Abbas pun terkejut. Abdullah bin Abbas kata, kami tak pernah tanya soalan macam ni dekat Rasulullah. Tak berani tanya. Tapi lelaki ni tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila kiamat Rasulullah? Jarang jumpa Nabi, tiba-tiba di depan Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat? Diam Rasulullah. Sedangkan kita tahu 5 rahsia Allah yang semua Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah tak pernah tahu. Pertama, bila, di mana, bagaimana kita mati.
Yang kedua, bila kiamat. Yang ketiga, bila hujan nak turun. Ada 5 lah. Nak cerita pasal 5, buka slot lain tuan-tuan. Cerita lain lagi. Banyak tuan-tuan nak kupas. Tuan-tuan mati Allah, bila dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Sedangkan kita tahu dalam surah Al-Mulk juga Allah sebut, Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya itu semua ilmu Allah SWT. Terlalu sedikit ilmu tentang ghaib yang aku berikan padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada jawapan. Soalan mata sa'ah ini tuan-tuan hanya pernah ditanya oleh siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril masa awal-awal, Jibril pernah datang di hadapan Nabi, di hadapan sahabat, tanya 4 soalan. Pertama tanya, akhbarni anil Islam, beritahu pada aku apa Islam. Nabi sebut rukun Islam. Akhbarni anil iman, Nabi sebut rukun iman. Bila dia sebut akhbarni anil ihsan, Nabi jawab, anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nabi jawab ihsan itu apa? Bila disebut akhbarni anis sa'ah, Jibril pernah tanya soalan. Sahabat tak berani tanya soalan macam ni. Kita soalan pelik-pelik kita tanya. Sahabat berdiri depan Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi jawab dengan satu jawapan untuk kita. Nabi kata apa? Apa yang engkau telah persiapkan untuk dirimu itu lebih penting daripada engkau mengetahui bilakah akan kiamatnya daripada Allah. Diam dia. Ketika dia tertunduk depan Nabi, Nabi tengok muka dia sedih. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau engkau tanya pada aku, apa persediaan aku wahai Rasulullah? Sungguh, wallahi ya Rasulullah, aku tak ada persediaan yang hebat. Solat aku solat yang biasa wahai Rasulullah. Tuan-tuan, bila sahabat sebut solat biasa, maksudnya apa? Solat 5 waktu pasti sahabat tak pernah tinggal. Tapi nak sebut, dia sebut solat biasa ni apa dia? Sebut bahawa dia tak mampu tandingi sahabat lain kalau solat malam 3-4 jam. Dia tak mampu nak tandingi sahabat-sahabat lain qabliyah, ba'diyah, rawatib, awabin ni jaga. Dia kalau dia kata pada Rasul, aku ni solat aku biasa, maksudnya solat 5 waktu je, aku tak ada solat lain ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak mampu menandingi sahabat-sahabat kau yang lain bila baca Quran wahai Rasulullah. Uthman bin Affan depan Kaabah, Allahu Akbar, rakaat pertama 30 juzuk bungkus. Subhanallah. Kita tengok Imam Abu Hanifah, ulama generasi pertama, Nu'man ibn Thabit, kalau masuk Ramadan khatam 61 kali Al-Quran. Tak mampu tuan-tuan. Kita baru panggil Imam Hafiz nak target 30 juzuk bulan Ramadan, oh semua dah tulis surat komplain kat pengerusi, lutut sakit. Bila Imam innal ladzina amanu, oh kita belakang jenuh, ustaz ni panjang. Cari masjid lain tuan-tuan. Masjid lain pun Imam Hafiz juga, tapi dia baik sikit. Amin. Kita pun tunggu. Alamak, Imam Hafiz juga surau ni. In lagi semalam innal ladzina amanu, ini innal ladzi apa pula? Inna a'tainakal kautsar. Makmum gini tuan-tuan. Senggol kawan. Saya kat diri saya tuan-tuan. Tak boleh kita tanding ibadah Rasulullah, ibadah sahabat. Tapi tuan-tuan, Nabi bagi kata kunci, Nabi bagi hint macam mana nak masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata, solat aku biasa Rasulullah, baca Quran aku pun biasa, tak mampu tandingi sahabat-sahabat yang lain Rasulullah. Solat malam aku pun sederhana Rasulullah. Kalau aku puasa, aku mampu puasa Ramadan saja Rasulullah, berbanding sahabat yang lain. Kalau Abu Bakar laparnya 6 hari, kenyangnya sehari. Subhanallah. Sahabat yang lain paling minima laparnya 3 hari, makan sedap kenyang baru sehari. Kita hari-hari kenyang, lapar tak bila. Tuan-tuan, bagaimana sahabat ini menunjukkan kecintaan pada agama luar biasa hebat. Apabila sahabat ni kata, amalan aku biasa Rasulullah, apakah aku layak masuk syurga bersama kau wahai Rasulullah? Nabi diam. Sahabat ini berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tapi ni Abdullah Abbas tunggu apa jawapan Nabi. Tapi wahai Rasulullah, dalam dadaku, dalam jiwaku ada satu benda wahai Rasulullah. Dalam dada aku mencintai Allah dan kemudian dirimu lebih daripada diriku sendiri wahai Rasulullah. Tuan-tuan, apa Nabi sebut?
Abdullah bin Abbas nangis kat belakang, dia kata, inilah kalimah paling ringkas yang paling menggembirakan kami. Nabi sebut apa? Ya sahib fa anta ma'aman ahabba. Kau akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kau sayang. Subhanallah. Nabi tunjuk dia. Nangis sahabat ni tuan-tuan. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Kalian akan dibangkitkan dengan siapa yang kalian sayang ketika hidup atas muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Banyak lagi nak dikongsi kelebihan-kelebihan menjadi umat Rasulullah dan bagaimana menzahirkan cinta dan kasih sayang pada Rasulullah. Itu boleh kita kupas dalam sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perjalanan Nabi yang bila kita faham bagaimana keunggulan Nabi bukan pada mukjizat hissiyahnya. Kita tahu semua kelebihan hissiyah Nabi-Nabi dulu. Kelebihan hissiyah ni apa? Kelebihan mukjizat fizikal. Nabi boleh membelah bulan, Nabi boleh keluar air dari tangan, Nabi boleh mengubati orang yang buta jadi celik, orang yang botak licin datang boleh terus rambutnya tumbuh, Nabi pernah menghidupkan orang yang hampir mati, Nabi pernah panggil pokok datang sujud pada Nabi. Itu kelebihan hasiah. Tapi sungguh para ulama lihat bahawa kelebihan itu bukan keutamaan, tapi kelebihan yang paling agung kena kupas pada masa yang lain nanti, iaitu mukjizatnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak ada tandingan. Bahkan disebut oleh Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahu akbar. Nabi satu-satunya Nabi yang Allah pilih sebagai Sayyidul Anbiya minar Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan andai malam ini malam terakhir kita bersama, Allah pilih kita untuk mati sebagai matinya orang yang husnul khatimah. Amin. Andai malam ini malam yang terakhir, Allah izinkan kita hidup atas muka bumi, izinkanlah mudah-mudahan kita mati sebagai orang-orang yang saleh salehah. Amin. Kita nak minta Allah jemput kita nanti. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti aku hadiahkan pada mereka syurga yang tamannya sangat indah-indah belaka. Tak cukup dengan syurga, aku jemput mereka sendiri. Udkhuluha, masuklah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dalam syurga wahai orang-orang yang hatinya sejahtera, hatinya ikhlas, hatinya benar-benar untuk mendapatkan redha aku sebagai Tuhanmu. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik datang daripada Allah. Kita istighfar sama-sama boleh? Kita sama-sama mudah-mudahan istighfar ini Allah turunkan rahmatnya. Allah bantu sahabat-sahabat kita yang terkena COVID-19. Kita terus jaga SOP yang ada. Mudah-mudahan dapat memutuskan rantaian yang sedia ada ini. Dan jangan berhenti berdoa. Doa itu ibarat kita memanah di tengah malam yang gelap. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dapatlah kita panah seperti bagaimana panahnya Sa'ad ibn Waqqas yang tidak pernah meleset satu pun. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, Allah kabulkan permintaan kita. Amin amin insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami, Kau tetap teguhkan hati kami di atas landasan agamamu, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati kami, Kau tetap teguhkan cinta dan taat setia kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau berikan kami hidayah. Jangan Kau sesatkan kami setelah Kau berikan kami petunjuk. Jangan Engkau hinakan kami setelah Kau muliakan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rahmataka arju fala taqilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatmu yang kami hajatkan, ya Allah. Rahmatmu yang kami minta, ya Allah. Jangan tinggalkan diri kami sendirian, ya Allah. Jangan tinggalkan diri kami sendirian, ya Allah. Walaupun sekelip mata, ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup dan mati kami hanya kepadamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك هما أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك